Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan yang kedinginan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Da'i Hafiz selaku moderator pada malam ini, kepada ahli-ahli jawatan kuasa surau, asyakirin dan seluruh kepimpinan juga bagi program kita pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekolah saya tu Kak Leha namanya Al-Barakah, Pusat Pendidikan Al-Barakah. Ada orang sebut Pusat Pendidikan Al-Baqarah. Eloklah, Al-Baqarah tu lembu betina, Pusat Pendidikan lembu betina. Lain betul bunyi dia, tuan-tuan. Saya malam ni tak tahu nak cakap slang apa ni ustaz. Nak cakap slang Kuala Lumpur ke apa? Kedah kan nak cakap selain apa? Batal je lah, selain apa pun kira boleh lah. Tuan-tuan, barakah maknanya semakin bertambah, semakin bertambah, semakin baik, semakin baik. Dalam bahasa yang senang kita faham, bahasa yang paling kita faham senang, makin bagus keberkatan. Bila sebut tentang keberkatan ini, tuan-tuan, yang menurunkan, yang memberikan keberkatan ialah Allah Subhanahu wa taala. Bukan manusia nak bagi barakah, bukan orang yang nak bagi barakah. Barakah ni Allah taala yang datang. Kita hanya boleh mohon, kita boleh minta, kita boleh doa. Sebab tu dalam doa kita selalu kita minta dengan ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta salam sejahtera ke atas kamu, diberikan kebaikan ke atas kamu, diberikan keberkatan ke atas kamu. Keberkatan Allah Ta'ala datangkan kepada kita. Jadi tuan-tuan, kita sekarang ni dapat macam-macam. Yang pertama sekali, kita dapat nikmat tubuh badan kita. Kita dapat nikmat tubuh badan, sihat walafiat. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada muka, sampai ke kaki, nikmat. Adik-adik ada rambut, lawa rambut sekarang ni, Masya Allah, buh pomade, lawa rambut kita. Mata kita ni tuan-tuan, subhanallah, boleh tengok keindahan alam. Apalah maknanya tubuh badan yang sihat tetapi tidak ada keberkatan daripada tubuh badan itu? Tak ada barakah, tuan-tuan. Mata ni sepatutnya digunakan untuk melihat Al-Quran. Mata ni digunakan untuk melihat kebesaran Allah. Tetapi mata ni digunakan pula untuk melihat perkara maksiat, hilang keberkatan dia. Kita dapat lidah, boleh bercakap dengan fasih, bercakap dengan baik. Tetapi kadang-kadang lidah kita digunakan untuk memaki orang. Tadi kita duduk elok, nampak straight Ustaz Kazim tu. Mai orang lain pula duduk depan kita dengan besar ragam, duduk maki tu. Celaka dia sebut, tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi lidah ni untuk zikir, bukan untuk maki. Tu nikmat tubuh badan. Yang kedua yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, nikmat
keluarga, ada suami, ada isteri, ada anak-anak. Allah Ta'ala bagi pula rumah, duduk pula rumah yang cantik, ada peti ais, ada blender, semuanya ada. Kita nak keberkatan dalam rumah tu. Tapi macam mana rumah nak barakah? Pak tak semayang, mak tak semayang, anak tak semayang. Macam mana nak turun berkat dalam rumah? Tak pernah baca Quran. Kita tanya pada opah ni, makcik, baca ada Quran? Baca. Bila? Tahun tu dia 6 harakat. Tahun lama tu. Tahun 98. Oh, lamanya makcik. Ialah masa tu arwah suami makcik meninggal. Makcik baca lah. Lepas tu tak baca dah. Pasal apa tak baca? Tak ada siapa meninggal. Tak apa, tunggu makcik meninggal kami baca pula. Macam mana nak dapat barakah? Quran tak pernah dibaca dalam rumah. Rumah jadi macam kubur, sunyi, sepi, hilang barakah. Allah Ta'ala bagi pada kita kereta. Berapa banyak kereta yang tak ada barakah, tuan-tuan, yang menyusahkan balik tuan dia, yang menyusah balik pemilik dia. Macam mana nak datang barakah? Beli kereta pun bukan loan, dengan loan yang dibenarkan, dibuatnya pinjaman riba. Mana ada riba tu barakah? Wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Tengok-tengok, beli ini riba, beli ini riba, beli itu riba. Kemudian kita minta, ya Allah berkatilah hidup aku ya Allah. Macam mana nak barakah, tuan-tuan? Yang ketiga, barakah ni boleh datang daripada orang lain. Sumbernya daripada orang lain. Allah berikan barakah. Maksud Ustaz, keberkatan itu ada di sekeliling kita. Kita saja sia-siakan. Siapa dia? Yang pertama, ibu bapa kita. Orang yang berbuat baik kepada mak bapak, hidup dia barakah. Cuba tengok tuan-tuan, hidup kita ni ada saja masalah. Ada orang datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya ni tak habis-habis masalah. Ada saja masalah. Jawapan dia, jangan tanya marahkan Allah, jangan soal pada Allah, jangan kata Allah jahat. Jangan. Cek tengok, kamu sia-sia tak mak kamu? Ada tak kamu buat tak betul pada bapak kamu? Maka dengan sebab ada benda yang tak betul yang kita buat pada mak dan ayah kita, keberkatan hidup kita ditarik oleh Allah. Oh tuan-tuan, bila barakah hidup gaji mahal tak guna. Bila barakah hidup anak ramai pun tak guna. Bila barakah tidak ada dalam hidup, rumah besar ni jadi sempit. Panah ni tuan-tuan hidup. Salah satunya ialah mak bapak kita. Kalau rasa nak dapat keberkatan, nak doa mustajab, nak hidup didoakan, wabil walidaini ihsana, tolonglah berbuat baik pada mak bapak. Yang kedua, ada di sekeliling kita benda yang boleh mendatangkan barakah. Apa dia? Anak-anak yatim. Orang yang bela anak yatim, sampaikan bukan setakat bela, dia usap kepala anak yatim pun dapat barakah. Apatah lagi dia bela, apatah lagi dia bagi makan anak yatim. Tuan-tuan, macam mana berkat nak sampai pada kita? Jiran kita anak yatim, kita tak pernah bagi duit pun. Belakang rumah kita tu balu janda ada 5 anak yatim, kita tak pernah pun sedekah pada dia. Kemudian kita doa, ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Macam mana kita nak dapat kebaikan dalam dunia? Anak yatim itu disia-siakan. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kamu nak kenal dah orang yang berbohong dalam agama, orang yang mengkhianati dalam agama, orang yang kelentong saja? Siapa dia? Orang yang tak peduli pada anak-anak yatim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang mendatangkan barakah kepada kita Allah, dan bagaimana kita nak dapat keberkatan yang begitu hebat daripada Allah, terpulang pada tuan-tuan. Mudah-mudahan malam ni ada barakah. Barakah sebab kita mendatangi majlis ilmu,
barakah pada usia kita kerana orang yang baik ialah orang yang berada dalam majlis ilmu, barakah pada harta kita kerana harta yang kita ada ini kita nak wakaf, kita nak bagi sumbangan kepada masjid. Biar bina masjid, biar kita wakaf pembinaan masjid, harta kita barakah, makin bertambah dengan sebab sedekah, dengan sebab wakaf dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya orang Batu Kurau di Taiping. Orang durian. Kampung saya tempat durian. Dulu waktu saya kecil-kecil, Ustaz, kerja saya duduk tepi jalan, duduk tengok lori keluar masuk ambil durian. Tengok tuan-tuan, sonok saya tengok. Tengok dia ambil durian, kemudian tutup dengan daun pisang, daun apa, bawa. Masa tu hebat Batu Kurau. Siapa kahwin orang Batu Kurau kaya lah masa tu. Durian, tauki durian tuan-tuan. Ada satu pakcik, kebun durian dia. Sekarang Batu Kurau durian hebat juga. Tapi sebab di Singapura dah ada durian, di Johor dah ada durian, di Bentong dah ada Musang King. Durian Batu Kurau orang dah biasa-biasa je. Tetapi ada satu pakcik di kampung saya, walaupun orang Cina dulu dah tak masuk macam dulu dah ambil durian, tetapi pakcik ni tetap orang Cina tunggu di dusun dia tiap-tiap kali musim durian. Tiap-tiap kali musim durian, peraih akan tunggu kebun dia. Sebab buah durian dia sedap, buah durian dia sangat istimewa. Di saat orang lain tak nak durian, harga murah, tapi orang beli durian dia. Orang tunggu durian dia. Sampai sekarang tuan-tuan. Tuan-tuan tahu apa rahsia dia? Bagaimana barakah tuan-tuan? Waktu harga durian yang paling mahal, waktu durian sedang luruh dengan baik, waktu itulah dia bawa durian dia beraga-raga hari Jumaat, dia letak di masjid, makanlah tiap-tiap kali orang habis sembahyang Jumaat, makan. Yang pertama dia buat masjid dulu tuan-tuan. Yang kedua, siapa yang nak makan durian di kebun dia, makanlah. Bayarlah sekian banyak, makanlah. Terpulang pada kamu. Tapi bila nak bawa balik lebih, kena bayar. Tuan-tuan, bila dia sedekah, bila dia pemurah, Allah gantikan balik tuan-tuan keberkatan kepada kebun dia, kepada harta dia. Sebab itu saya sebutkan pada tuan-tuan, sebenarnya keberkatan nak dapat barakah daripada Allah terpulang pada tuan-tuan. Masing-masing ada cara untuk dapat keberkatan. Ada satu kubur di Setiawan. Dia orang bongkar kubur ni dialihkan ke tempat lain. Sebab nak dibina pembinaan lebuh raya. Dah siap dah lebuh raya tu Ustaz. Bila dibongkar kuburnya, ditukar ke tempat lain, ada satu kubur ustazah ni tuan-tuan, mayat dia tak reput, kain dia tak reput, walaupun dah meninggal lebih daripada 25 tahun. Anak cucu dia jadi saksi ketika pembongkaran kubur, pemindahan kubur. Kain pun tak reput ngaji. Bayangkan, kain tak reput, jasad pun tak reput, macam baru mati. Tuan-tuan, amalan dia apa? Dia adalah guru Quran. Dan sampai dia mati, dia mengajar orang baca Quran. Dia tak menghafaz Al-Quran, tetapi dia boleh ingat Quran sebab dia mengajar orang membaca Quran berpuluh-puluh tahun. Keberkatan daripada Al-Quran apabila dibaca, maka tuan-tuan keberkatannya sampai hari kiamat. Bukankah Rasulullah sebut Al-Quran itu akan menjadi syafaat kepada sesiapa yang membacanya? Saya katakan pada tuan-tuan tadi, siapa-siapa pun boleh dapat barakah. Ada orang yang boleh dapat barakah daripada harta, nama dia wakaf. Tuan-tuan, sekarang ni petugas yang duk pakai vest tu masih duk berjalan lagi. Kita ada 5 gelang. Apa salahnya ambil satu bagi? Taknya bankrupt. Ma naqasat sadaqatun min malin. Tidak akan berkurang harta sesiapa yang bersedekah. Takkan berkurang tuan-tuan.
Saya nak cakap pada tuan-tuan keberkatan daripada sedekah ni. Allah Ta'ala sebut berkali-kali di dalam Al-Quran. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli thumbulatin mi'atu habbah. Allah gandakan beratus kali ganda. Keberkatan-keberkatan ini boleh datang. Kadang-kadang saya sebut tadi dari kan sedekah. Kadang-kadang keberkatan datang dengan sebab kita membaca Al-Quran. Yang ketiga tuan-tuan, keberkatan datang dengan sebab orang buat zalim pada kita. Jangan cakap bila orang buat zalim pada kita, kita teraniaya. Jangan cakap bila orang buat naya pada kita, kita ni dizalimi. Jangan tuan-tuan. Kadang-kadang Tuhan nak bagi benda yang lain. Tuhan nak bagi benda yang lain yang tak nampak. Allah test sahaja kita. Allah test rumah kita kena pecah. Allah test datang masjid naik motor. Habis sembahyang maghrib motor hilang. Hilang. Allah, balik rumah teriak lagi dah. Lihat wai motor kita hilang. Motor yang mana? Hak tu lah, mana lagi? Baca Yasin. Pas mayang isyak baca Yasin, ya Allah. Siapa hak curi motor aku tu? Biar buncit perut. Dia ingat baca Yasin ni untuk buncit perut orang kan? Kalau dia orang baik, ya Allah, kalau ada rezeki ni, awal pula mereka memang api malam ni. Terlukur 12 lah. Tak apa, kita tengok depan tu, lawa pula tu. Baik. Tuan-tuan, dia berdoa, ya Allah, kalau ada rezeki pada motor aku pulangkanlah balik, ya Allah. Kalau tak ada rezeki pada motor aku yang hilang, gantikanlah yang lebih baik daripada itu. Tuan-tuan, dia pergi ke supermarket, dia beli barang, cashier tu bagi satu borang kupon. Tolong isi borang, kenapa anda membeli belah dia supermarket kami? Isteri dia pun tulis, pak saya apa beli belah sini, pak saya dekat rumah. Lipat bulan tabung. Bila hari dia podok kocok, tarik, dapat nombor dia. Hadiah dia motosikal sebiji, Y3 suku. Allah, tuan-tuan, oi. Semalam saya duduk berembah dengan Y3 suku daripada Subang sampai ke Tapah. Bisin lah tuan-tuan. Mau. Aku potong, mereka potong. Aku potong, mereka potong. Dekat 20 biji. Tu nama dia Y3 suku tuan-tuan. Allah Ta'ala nak bagi rezeki. Dia test saat motor hilang. Dia test saat. Sebab tu bila hilang barang, jangan buat benda syirik. Ni duk menengok. Boleh tolong tengok tak siapa ambil motor tu? Bukan orang lain. Orang surau. Oh, sudah tuan-tuan. Orang dia tinggi-tinggi, gelap-gelap. Janggut ada. Tinggi-tinggi, gelap-gelap, janggut. Tu imam lah. Oh, sudah tuan-tuan. Tak paksa tu imam kena. Bila nak dapat barakahnya, di sebalik benda itu ada kebaikan. Inna ma'al usri yusra. Allah nak bagi mudah. Sebab tu bila datang satu-satu benda pada kita, sabar. Bila Allah uji kepada kita ujian, sabar. Allah nak bagi benda lain. Tuan-tuan, cuba tengok keberkatan kadang-kadang dia datang daripada anak. Dia datang daripada anak. Allah test. Isteri kita lahirkan anak. Allah. Anak awak ni cacat. Teng, teng, teng. Apa ramai yang marah isteri. Isteri marah suami. Itulah abang. Orang dah kata ada waktu mengandung jangan pergi mengek. Abang pergi mancin. Nah, tengok anak kita. Tak muka macam ikan keli. Tak paksai muka macam ikan keli. Ikan keli kata apa pula aku pula. Tak paksai tuan-tuan. Kita kata mak mertua mai kata ya Allah aku malu lah. Malu pasal apa ni anugerah Allah. Ada benda lain yang Allah Ta'ala nak bagi pada engkau. Bela dia elok-elok. Jaga dia elok-elok. Barakah dia sampai. Sejak dapat anak OKU ni Allah bagi naik pangkat. Sejak dapat anak OKU ni Allah bagi suami isteri naik pangkat. Allah bagi naik gaji. Allah bagi mudah macam-macam. Sebab tu bila kita faham keberkatan itu ada.
Allah nak bagi, cuma kadang-kadang kita pandang jahat pada Tuhan. Tuan-tuan, saya duk tulis buku saya ni, petua-petua Ustaz Kazim ni, petua saya ni. Ni. Buku ni tak tebal mana pun saya duk tulis, tuan. Sebab orang minta saya tulis. Dia kata, Ustaz, kami tak larat nak cari dalam YouTube, tak larat nak cari dalam Facebook doa yang Ustaz bagi macam-macam. Ustaz tulis adalah senang. Pasal apa saya boleh ni, tuan-tuan? Pasal saya kena santau. Tahun 97 saya kena santau. Tahun 98 saya kena santau. Sebab tu Ustaz jangan duk ceramah derah dengan orang santau. Tak pasal. Okey, kena santau saya. Muntah darah saya. Nasi yang saya makan tu jadi ulat. Saya tak boleh buang air sebulan, tuan-tuan. Duk bawa kantung ni tak tahulah pasal apa lah, sakit pasal apa tak boleh. Tak, doktor tak tahu pasal apa tak boleh. Masa tu saya kuliah maghrib pakai jubah macam dai ni. Kuliah agak dalam jubah tu ada kantung air kencing. Sebab tu tuan-tuan berhati-hatilah dengan orang jubah ni. Tak apa dalam dia kita pun tak tahu tuan-tuan. La ilaha illallah. Oi, sakitnya subhanallah. Tetapi dengan sebab saya sakit, ada benda lain yang Allah nak bagi. Bila saya berubat tak lega, bila operate tak lega, 4 kali saya operate. Sampai doktor cakap kita membuka lagi. Encik ustaz, kita membuka lagi. Buka apa? Buka perut lagi. Saya kata tak payah. You ingat perut saya ni tingkap lah. Buka tutup, buka tutup. Dia kata dia tak nampak apa benda yang menyebabkan saya ni. Subhanallah tuan-tuan. Bila dah tak ada ikhtiar dengan cara-cara ni, saya jumpa dengan Datuk Ismail Kamus. Dia panggil saya pergi pejabat dia, dia gombak. Dia kata, Syekh, enta berubat sendirilah. Enta pergi berubat sendiri. Lepas dia cakap macam tu tuan-tuan, saya berubat. Dengan sebab saya sakit tu, saya belajar perubatan. Dengan sebab saya kena santau tu, saya tak pandang jahat, saya tak buruk sangka pada orang yang hantar dan sebagainya, saya pandang baik. Ada benda lain yang Allah nak bagi pada saya. Ada benda lain tuan-tuan yang Tuhan nak bagi. Rupa-rupanya Allah nak bagi ilmu perubatan. Sebab tu akak-akak kalau nak dapat ilmu perubatan, mintalah kena santau. Malam ni boleh doa, ya Allah nak santau, malam ni boleh start dah. Tak payahlah berdoa tu, bingung nama dia. Tapi bila kita dapat sesuatu penyakit, sabar. Tuhan nak bagi benda lain. Saya waktu saya kena ni bayar-bayar ustaz ni lah, 20 apa ustaz? 27 tuan-tuan, saya kena tu muda pada ustaz lagi. 24 umur saya kena dah. 24 saya kena dah tuan-tuan. Oh seksa. Tak boleh tidur, tak boleh makan, tak boleh mengajar. Lepas berubat lega, start sakit balik. Sampai saya tak boleh keluar daripada rumah. Pakai nak jubah kuliah, bawa semua kitab semua dah. Driver dah tunggu kat depan. Bila nak pergi mengajar, saya tumbang depan pintu. Pengsan tuan-tuan, macam kain buruk. Orang ambil, letak atas katil, tunggu 1 jam. Baru saya sedang. Asal nak mengajar, pengsan. Asal pengsan, nak mengajar. Satu hari saya pergi ke Baling. Jumpa dengan satu guru pondok sana. Saya kata, Ustaz, saya ni insya-Allah ni. Asal mengajar, pengsan. Ustaz pengsan mengajar. Dia tak bagi mengajar, Ustaz. Macam mana nak buat? Ustaz balik ni kata kat saya, mu bodoh. Oh, kata orang bodoh pula. Bodoh pun bodoh lah. Macam mana bodoh tu macam mana? Tak apalah bodoh pun bodoh. Mu tahu dah, iblis tu, jin tu, dia tak bagi mu pergi mengajar. Sebab tu bila mu sebut, mu nak pergi mengajar, sebab tu mu pengsan. Dia tak bagi mu pergi mengajar. Sebab bos dia kata, kalau Ustaz Kazim nak pergi ngajar, mu kacau dia. Sebab tu mu, bila mu kata mu nak pergi ngajar, mu pengsan. Habis tu saya nak kata apa? Itulah aku kata mu bodoh. Oh sudah tuan-tuan, 2 kali bodoh lah.
Saya nak kata apa tuan? Mu katalah mu nak pergi main bola, mu nak pergi main bowling. Dia takkan kacau mu sebab mu tak pergi ngajar. Oh, tapi mu pergi ngajar lah. Cuma sebut pergi main bowling. Besoknya tuan-tuan, driver saya mari. Ustaz, jom main bola. Jom. Sepakai jubah buat beg. Tak pengsan tuan-tuan. Pergi balik elok je. Pada muka jin saya tipu tuan-tuan. Rupa-rupanya itulah cara nak lawan sihir. Ni akak-akak sini yang ada meniaga. Asal nak pergi kedai pengsan. Asal nak pergi kedai malah. Asal nak pergi kedai je. Malah. Alam ustaz jangan sebut nak pergi kedai. Sebut benda lain. Nak balik kampung lah. Padahal pergi kedai. Jin kata jangan kacau dia. Dia nak balik kampung. Kita tengok TV tu dah. Jin tengok TV tuan-tuan. La ilaha illallah. Rupa-rupanya dengan sebab sakit ni Tuhan nak bagi benda lain. Dengan sebab saya belajar ini tuan-tuan, saya sebarkan ilmu tu pada orang. Doa untuk ini, ubat untuk ini saya sebarkan. Bila saya sebarkan, bukankah itu nama barakah? Berapa ramai pula yang dapat? Sebab itu kalau kita sakit sekalipun, keadaan kita tak elok sekalipun, kalau kita pandang itu benda yang boleh mendatangkan kebaikan, cubalah sabar, cubalah buat satu benda yang lain. InsyaAllah tuan-tuan, keberkatan akan sampai pada itu. Cuma kadang-kadang kita tak nampak keberkatan tu ada depan kita. Kebaikan tu ada depan kita. Kita sia-siakan kebaikan-kebaikan yang Allah bagi peluang kepada kita. Wallahu a'lam. Allah berfirman, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala akan menyempurnakan amalan yang kamu buat di hari kiamat. Terang-terang Allah Ta'ala sebut. Kadang-kadang apa yang kita buat dalam dunia ni tuan-tuan, Tuhan tak balas lah. Tuhan simpan di hari kiamat. Dan memang hari kiamat itu hari pembalasan. Yaumul jaza. Sebab ada orang yang seolah-olah mencabar Tuhan. Seolah-olah mencabar Tuhan. Kalau kata saya salah, kalau kata saya tak betul, pasal apa Tuhan tak turunkan bala kat saya depan Kaabah? Sudah. Nampak tak tuan-tuan? Hari ni ada orang cakap, kalau betul lah saya ni tak salah, kenapa Tuhan tak turunkan bala sekarang? Sudah tuan-tuan. Dia pula tanya kita pula. Tuan-tuan, hak mai ke surau ni semua baik ke? Ni hak mai ke surau ni semua baik ke? Ada hak mai lepas-lepas sembahyang curi kasut. Ada tak dia senang sampai peti? Dia balik rumah, isteri tanya, kasut siapa abang rembak ni? Tahu asal kasut Ustaz Kazim. Abang ni apa ni? Tak takut Tuhan turun bala ke? Aku duk rembak kat masjid ni dekat 5 tahun dah. Tuhan tak turun bala kat aku pun. Maknanya Allah redha pada aku. Oi. Tuan-tuan tahu tak hak main masjid ni upah ramai hak jahat tuan-tuan. Hak lawan mak, hak lawan suami. Isteri dia pergi masjid, suami tanya, nak pergi mana? Masjid lah. Tanya pula. Ambil kasarnya mangah. Main masjid elok, tak sama peti pun. Serupa tu lah orang pergi Mekah tu pun, bukannya sama peti depan Kaabah. Allah ni maha baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maha baik. Bila ada orang nasihat, bila ada orang tegur, ambillah kebaikan. Kebaikan itulah yang mendatangkan barakah daripada apa yang kita buat. Berapa banyak orang yang datang ke masjid tapi tak ada barakah. Berapa banyak orang yang membina masjid tapi tidak ada barakah. Masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Masjidnya hebat, masjidnya besar, masjidnya anggun, tetapi tidak ada hidayah daripada Allah. Sebab tu tuan-tuan, cuba kita tengok surau kita ni dah besar. Mai hari Jumaat, petak larat nak menampung dah. Kita nak bina masjid 6 juta. Bila dah besar nanti, harap-harap pada jawatan kuasa masjid, buatlah program supaya barakahnya datang pada seluruh penduduk. Jangan masjid hebat, kuliah tak ada.
Saya pernah jumpa dengan nazir masjid, pengurusi masjid. Dia kata, Ustaz Kazim, sejak saya ambil alih masjid ni, aman. Tak ada pertelingkahan dah, aman, damai dah. Oh, tahniah lah, saya kata kat pengurusi tu. Saya pun nak masuk ke kereta, ada orang main salam. Dia kata, Ustaz, pengurusi tu cakap aman. Memang aman, Ustaz. Semua Ustaz dia buang kuliah. Tak ada siapa Ustaz kuliah. Aman, tenteram, sentosa kuliah. Tak ada siapa lah. Walaupun sunyi sepi, tak ada kuliah, tu bukannya barakah. Barakah itu ada pengisian yang hebat di dalam dia. Serupalah bila kita pergi umrah, ada keberkatan pada umrah tu. Ada keberkatan tuan-tuan, doa yang mustajab. Saya bila buat haji Ustaz 2005. Masa tu saya baru bina sekolah. Buat surau dulu. Bila buat surau, saya nak turun pergi masjid, orang telefon. Dia kata, Ustaz, setiap usaha saya telefon. Bendahari saya telefon, Ustaz, kita kena stop dulu bangunan. Duit habis. Saya kata, janganlah stop haji. Pakailah duit haji dulu. Duit saya pun tak ada. Saya kata, tak apa. Saya pergi semayang. Saya pergi semayang. Lepas buat tawaf sunat tu, buat semayang hajat. Minta Allah bagi rezeki. Minta Allah bagi rezeki. Ya Allah, aku nak buat sekolah. Ya Allah. Habis salam, doa tuan-tuan, telefon bunyi. Waalaikum. Ustaz, saya nak bagi sumbangan untuk sekolah Ustaz. Bagi nombor akaun. Saya kata, saya kat Mekah. Lusanya tuan-tuan, bendahari telefon balik. Dia kata, Ustaz, kita boleh on dah. Ada orang bagi duit, selesai Ustaz lah. Nampak tak tuan-tuan, keberkatan itu ada di tempat. Sebab tu tuan-tuan carilah tempat-tempat yang barakah untuk berdoa. Di mana tempat dia? Jangan pergi kubur untuk bidah lanjut pula. Pergi ke Teping cari kubur untuk bidah lanjut sebab nak dapat anak. Orang tanya pada saya, Ustaz, pasal apa nama untuk bidah lanjut? Pasal dia lanjut. Dia duk nguruk orang, anak dia main nak menyusu. Mak nak nyusu, dia buat lagu tu ya. Anak main kat belakang dah. Anda faham? Tak faham sudah. Tu nama untuk bidah lanjut tuan-tuan. Janganlah pergi ke kubur sana hang puja, pergi ke sini hang puja. Cari tempat yang barakah. Di Mekah misalnya. Tetapi bukanlah di Mekah tu nak tunjuk bahawa tengok, aku buat macam ni tak turun bala pun. Aku buat macam ni elok aja, mana Allah terimalah aku. Bukan. Allah tu maha baik. Penyamun pun dia terima. Janji kau bertaubat kepada Allah. Jadilah taubat. Bukan maknanya balik, tengok aku balik pada Mekah tak jadi apa pun. Memang tak jadi apa sebab Tuhan simpan sekejap. Tuhan tangguhkan sekejap. Tuan-tuan, kadang-kadang barakah ini masa berdoa. Ada keberkatan masa berdoa. Bila hari Jumaat selepas asar nak masuk hari Jumaat, bila antara dua khutbah imam duduk sebentar, khutbah yang pertama nak masuk khutbah kedua, imam duduk sat, waktu tu mustajab, waktu yang barakah. Sebab tu hari Jumaat tuan-tuan penghulu bagi segala hari. Hari yang penuh dengan barakah. Tapi berapa ramai orang yang ambil manfaat pada hari Jumaat. Dia potong kuku, dia tak kira hari apa, dia belasah saja. Dia tak pilih hari Jumaat. Dia tak memakai pakaian yang cantik, yang baik, tak pada hari Jumaat. Main masjid ni subhanallah, busuk gila. Baju itulah dia pergi kebun, baju itulah dia main sembahyang Jumaat. Bau getah sekerak. Duduk sebelah tu imam pakai jubah lawa, sembahyang sunat. Sampai ganggu tu imam niat takbir. Tu imam niat bagus punya. Allah. Mai dia duduk sebelah, Allahu Akbar. Tu imam tu lari niat Allahu Akbar, busuk gila, lari pula niat entah. Sebab apa? Sebab dia tak nampak ada barakah pada hari Jumaat. Tuan-tuan cuba tengok orang dulu-dulu, hari Jumaat adalah hari sedekah. Pisang ni penuh di masjid. Tapi ada ustaz pula duk kutu, apa ni sedekah pisang. Tapi hak duk kutu tu duk buka kulit pisang. Pisang. Bawa mai lah buah apple ke, lai ke, anggur ke, ngap, pap.
Sagi waktu semayang, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ni pisang tadi ni, dia telan pula tuan-tuan ni. Barakah, orang sedekah ni. Ada yang baik, dia tak makan sebelum semayang Jumaat, dia simpan dalam paket. Tu yang bila sujud, bergolek jatuh. Rabbighfirli, Allah, jatuh lah. Orang sebelah dia pun perasan, main mana pula pisang. Duk Rabi' tak habis-habis tak? Bila sujud kali kedua, dia gagau tangan bola pukin. Allahu Akbar, rakaat kedua. Hak sebelah apa? Allah, tak ada lah. Kan semayang dua orang tu nak tengok pisang tu. Apa ni tuan-tuan ni? Biarlah mereka nak sedekah pisang ke, mereka nak apakah, pasal waktu itu adalah waktu yang penuh dengan barakah. Sehinggalah orang yang mati pada hari Jumaat itu ialah mati dalam kebaikan. Tanda-tanda mati yang baik ialah mati pada hari Jumaat. Dah ada orang mai jumpa pula, dia kata, Ustaz, kawan saya ni nak abang Ustaz, jenis tak semayang Ustaz. Bukan kata tak semayang, segala benda dia belasah, cuma kelawar dia tak makan Ustaz. Dia tak makan lah kelawang apa semua, serigala, tikus dia tak makan lah. Tapi dia cakoroi, ketum dia balung Ustaz. Jenis tak semayang lah. Saya tanya dekat dia, apa masalahnya? Masalah dia meninggal hari Jumaat. Tu apa masalah? Masalah saya, Tok Imam saya meninggal hari Rabu. Sudah. Yang Tok Imam meninggal hari Rabu, hak tak semayang meninggal hari Jumaat, apa cerita Ustaz? Saya jawab, Nabi Muhammad wafat hari Isnin. Abu Bakar wafat hari Selasa, apa masalah? Meninggallah hari apa pun. Kalau kamu baik, hilang siksa kubur kamu. Tetapi hari Jumaat itu satu petanda dia mati dalam keadaan baik. Tapi dia tak semayang Ustaz. Kita tak tahu, mungkin sebelum dia mati dia taubat. Kita tak tahu, takkan dia nak abang kan? Dia kan ada Facebook. Lain kalau ada Facebook semua abang semua tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kadang-kadang keberkatan itu datang daripada mana? Yang Ustaz sebutkan tadi, doa daripada orang lain. Doa daripada Rasulullah, tuan-tuan. Berapa banyak doa daripada para nabi, berkekalan sampai sekarang doanya. Doa Nabi Ibrahim, minta supaya baladan amina, negeri Mekah tu aman, negeri Mekah tu diberikan rezeki, wa yarzuq ahluhu minas samarat, diberikan rezeki kepada penduduknya daripada macam-macam buah-buahan. Doa yang barakah daripada Nabi Ibrahim sampai pada kita sekarang. Tuan-tuan nak apa? Pi Mekah, buah manggis semua dah. Masuk kat apa, Ben Ali ke Ben apa, lupa kedai dia. Saya tengok tu dia, Muktan pun ada. Manggis pun ada. Main mana buah ni? Di Mekah ada tuan-tuan. Hak tak ada di tempat kita, di tempat depa ada. Sebab apa? Barakah doa. Doa yang barakah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang kita nampak keberkatan dia tuan-tuan. Kalau boleh tuan-tuan, kita ni tak apa baik. Kalaulah kita dapat doa daripada orang yang baik-baik kan bagus. Benda ni kan Allah sebut dalam Quran, wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, matikanlah kami dengan orang baik-baik ya Allah. Maknanya ada di kalangan kita, baik yang dah lepas, baik sekarang, baik yang akan datang, ada di kalangan kita orang yang baik-baik. Maka tak salah kita minta mereka doakan kita. Kadang-kadang doa yang baik datang daripada anak yatim. Kita bagi baju dekat dia, bagi makanan dekat dia, habis dia semayang, dia doa, ya Allah, murahkanlah rezeki makcik yang sedekah pada aku ya Allah. Allah bagi. Kadang-kadang keberkatan doa tu dapat daripada ni. Tuan-tuan nampak tak Tok Siak? Orang duk ingat ustaz, orang duk ingat penceramah ya. Ni hak duk jaga masjid, nama dia Tok Bilai, nama dia Tok Siak. Orang yang tak pernah renggang, tak pernah lekang dengan masjid, Tok Bilai, Tok Siak. Ni malam ni yang paling balik lambat siapa? Tok Siak. Hak lain baliklah, tidur dah.
Hak lain balik dah tuan-tuan. Oh, Tok Siak kalau kenuri, mana ada balik awal. Dia balik lambat sekali. Basuh pinggan. Buka baju Melayu, gantung kain pelekat, tinggal boxer je, duduk basuh pinggan. Bukan Tok Siak sini lah, ni di Afrika ni. Besok pagi, dia yang paling awal, main buka masjid. Yang kita duduk tidur lagi. Tok Imam kata, tak apa, lambat tak apa, selagi aku tak main depan semayang buat-buat tu. Tapi Tok Siak dia fikir, kalau aku tak main, siapa nak buka? Lagi siapa nak bang? Tok Bilal fikir, orang macam ni ada barakah tuan-tuan. Berapa ramai orang yang minta, Tok Siak tolonglah doa untuk saya. Tok Bilal tolonglah doa untuk saya. Tuan-tuan, yang kita dapat 27 pahala semayang, salah satunya sebab berjamaah. Dan salah satu sebab berjamaahnya tuan-tuan, sebab ada imam di hadapan kita. 20 tahun, 30 tahun jadi imam. Dialah orang yang mula mengangkat takbir. Dialah orang yang bila baca Fatihah, semua kena diam. Bagusnya Tok Bilal, Tok Imam ni. Berapa ramai tuan-tuan yang bermusuh dengan imam. Yang tak nak berbaik dengan imam. Yang anggap imam ni apa? Lekeh. Sedangkan kadang-kadang ada keberkatan pada dia tuan-tuan. Saya jumpa satu imam. Tok Guru tuan-tuan, imam di Bagan Datuk. Bila saya sakit tu, saya jumpa macam-macam orang. Sebab saya nak belajar petua-petua. Di Bagan Datuk tuan-tuan, saya jumpa satu Tok Imam punya alim. Budak-budak ni 4 tahun, 5 tahun tak boleh bercakap. Jenis lambat bercakap. Orang lain 2 tahun boleh bercakap lah. 2 tahun lah boleh kenal macam-macam lah. Dia 5 tahun tak boleh bercakap. Mai jumpa kat ustaz ni. Ustaz, tolong tengok anak saya ni tak apa boleh bercakap. Doa ni. Dia buka mulut budak tu, dia ludah. Dia tutup balik. Boleh bercakap tuan-tuan dengan izin Allah. Berkat. Cuba suruh saya tengok Ustaz Kazim, anak saya ni tak boleh bercakap. Saya membuka mulut, coronavirus budak tu tuan-tuan. Kena kuarantin 14 hari. Hilang barakah dah. Sebab tu kita takut sekarang ni tuan-tuan, hilang barakah. Masjid hilang barakah, ustaz hilang barakah, imam hilang barakah, Tok Bilal hilang barakah. Yang ni yang kita takut. Sebab tu bila nak jaga supaya barakah ni sentiasa ada, jaga makan, jaga minum, jaga mata, jaga telinga, jaga hati. Semua jaga hati. Yang dipanggil sebagai tasawuf. Bila bersih kita, bila niat bersih, hati bersih, keberkatan akan sampai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ni saya banyak cerita tentang pengalaman saya. Bukan saya riak, bukan saya ujub, tidak ada niat apa-apa. Cuma nak cerita, maha benar Allah, sadaqallah, sadaqallah, maha benar Allah. Allah tu tidak berbohong. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarlah kata-kata Rasulullah itu. Subhanallah. Kenapa kita tak percaya pada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad cakap, kalau kita sakit perut, ubatnya ialah madu. Madu lebah. Hari ni kalau kita sakit perut, mula-mula kita sebut apa? Cikitekeon. Sakit perut pula lihai. Mana dia cikitekeon? Ada tak sakit perut abang ni lihai? Mana madu lebah? Madu lebah tak apa abang. Madu siap. Terus madu-madu lebah dia humban ke lentung sampah. Sebut madu apa pun saya tak mau ustaz. Amboi. Madu lebah tu Allah sebut. Madu lebah tu Nabi sebut. Bukankah kata Nabi ubat yang paling mujarab untuk perut ialah madu? Hari ini bila sakit, bukan madu dulu yang dibuat. Bukan hadis Nabi dulu yang diambil. Bila nak datang barakah tuan-tuan? Nabi sebut, kalaulah ada penyakit yang boleh menghalang kematian, ada satu ubat yang perlu diminum. Nama ubat tu ialah daun Cina Maki. Daun Cina Maki ni tuan-tuan kata Rasulullah, kalaulah dia boleh menghalang kematian, dia boleh menghalang, tapi pasal dia tak boleh menghalang kematian, maka manusia tetap akan mati. Berapa ramai yang berubat dengan daun Cina Maki?
Dia tanya saya pula, apa Ustaz Cina maki ni? Macam Cina buta lah. Jangan duk tanya apa saya buat Cina buta Ustaz, Melayu buta tak ada. Buat macam mana ada orang pun nama dia. Nama dia daun Cina maki. Ambil dia, buang dia punya tangkai dia, minum, membersihkan usus, menjadikan usus jadi sihat. Berapa banyak orang tuan-tuan bila ada masalah usus kotor, bila datang penyakit-penyakit yang melibatkan perut, dia tak nak ambil keberkatan yang disebut daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah ajaran-ajaran Nabi. Saya sebut pada tuan-tuan dalam Facebook saya. Saya kata kadang-kadang saya ni bukan nak makan aiskrim sangat, tapi pak saya teringat dulu-dulu. Beratoklah duk tunggu orang jual aiskrim. Dulu-dulu masa kecil-kecil masa depa ni nak beli aiskrim tak mampu. Tak boleh makan pasal tak mampu. Sekarang ni pun tak boleh makan aiskrim pasal kencing manis. Dulu kecil tak boleh makan aiskrim pasal tak ada duit. Sekarang pun tak boleh makan aiskrim pasal kencing manis. Tapi pak saya nak ingat balik. Bila saya pergi kenduri kahwin, saya tengok ada satu makcik jual aiskrim. Saya tengok dalam tong dia tu. Ustaz nak jenis apa? Saya nak jenis hak pisau, hak potong. Saya tak mau hak calik lagu tu, saya tak mau. Saya nak hak potong 4 segi lagu tu dengan kotak-kotak sekali potong. Ingat tak tuan-tuan dulu, ada jual aiskrim, dia potong dengan kotak-kotak ada sekali tu. Ambil 4 segi, boh sengit. Saya nak jenis tu. Makcik tu tengok saya, gila ke apa orang tua ni kan. Tu nama dia kenangan mengusik jiwa. Tuan-tuan, ada orang pesan, Ustaz, ingat KM. Ustaz, ingat KM. Saya duk fikir, menatang apa KM ni? Ketua Menteri ke? Rupanya kencing manis. Orang duk pesan, Ustaz, makan-makan juga kencing manis. Ustaz, makan-makan juga kencing manis. Saya pergi Batu Kura balik kampung, ambil durian, ramah dengan pulut Ustaz. Buh santan. Keluar pulut ke celah jari. Puas hati tuan-tuan. Ustaz, makan sikit sudahlah. Kencing manis. Saya kata, bukankah Nabi sebut ada satu doa, hang buat apa pun takkan jadi mudarat? Apa doa dia? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi. Sambung. Tu dia. Lagi sekali tuan-tuan. 1, 2 mula. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Doa itulah yang saya baca bila saya berhadapan dengan ramai orang di airport. Macam-macam orang batuk pun ada tuan-tuan. Orang duduk sebelah kita pada nak lari lagi. Dia duduk bersin, Hashim. Hashim. Dia ni batuk bersin pula. Saya belah. Saya buat-buat pergi toilet. Dia ikut saya pergi toilet pula. Sudah tuan-tuan. Doa yang diajar oleh Nabi bila datang musibah macam kita sekarang, supaya musibah ni tak sampai pada kita, tak datang pada anak-anak kita. Bukankah Nabi ajar bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'? Ada keberkatan pada zikir tu tuan-tuan. Jadi malam ni kita ambil keberkatan tu. Di saat wabak yang kita tak tahu ubat dia apa, di saat penyakit yang kita tak tahu mai kok mana, datang macam mana, kita minta kepada Allah. Dengan zikir ni tidak ada sesuatu pun yang memberikan mudarat, kerana Allah lah yang menjaga kita. Itulah namanya tuan-tuan keberkatan dalam usia, dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil
sekujur badan yang kedinginan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni menumpang je pun atas dunia ni. Tak lama pun saya orang Ipoh, saya tak duduk pun di padang serai ni. Saya nak balik dah. Habis ceramah ni baliklah. Dah 1 jam 20 minit dah kita ceramah. Tuan-tuan pun tak terasa sejam 20. Terasa tak? Tak terasa. Memang tak terasa. Bukan tuan-tuan cakap. Yang terasa saya tau. Tuan-tuan terasa apa benda kan? Saya nak balik dah. Ustaz tak duduk di padang serai? Tak. Saya orang Ipoh. Saya nak balik Ipoh. Saya musafir. Itu musafir dalam dunia. Begitulah kita dalam dunia ni, kita juga musafir. Kita nak menuju akhirat, kampung abadi. Semua orang akan pergi ke kampung akhirat. Saya ceramah di Sarawak Ustaz. Habis ceramah tu, saya sampai petang, lapar pula. Habis-habis ceramah saya kata dekat pembantu yang bawa saya tu, jomlah cari. Lapar pula saya, dia jarang makan malam, tapi malam ni terpaksa makan, saya cakap. Dia bawa saya pergi cari ayam penyet. Nasi ayam penyet tepi sungai Sarawak. Ya, sayang Sarawak sungainya sempit, duduk situ. Datang satu anak muda. Ustaz Kazim. Ya. Allah, selalu tengok TV je, hari ni jumpa muka. Ya. Ustaz, tanya sikit. Ya. Ustaz asal mana? Saya asal Batu Kurau, Taiping, Perak. Oh, orang Perak. Saya asal syurga, Ustaz. Astaghfirullahalazim, tuan. Saya kata budak ni celaka, betul kata kat aku pula. Perli aku pula. Saya jawab, oh asal syurga. Tapi daripada syurga ni, iblis pun syurga juga. Awak iblis ke Adam? Saya tanya tuan. Tuan-tuan, kita akan semua pergi ke sana. Sebab tu kalau boleh, kita nak juga keberkatan di sana. Kita nak keberkatan dalam kubur. Ni, tuan-tuan duduk di saya tak nampak muka tuan-tuan. Yang saya nampak muka adik-adik ni. Yang mana dekat dengan saya nampak. Yang mana dalam-dalam tu tak nampak tuan-tuan. Lampu tak ada. Tuan-tuan kok nampak muka saya. Tapi tak apalah. Tuan-tuan kalau tak nampak sekarang, saya boleh suluh dengan saya punya handphone saya. Saya boleh suluh. Saya boleh kalihkan spotlight ke arah tuan-tuan. Nampaklah tuan-tuan. Tapi kalau kita gelap dalam kubur, siapa yang boleh suluh? Boleh kita telefon TMB. Hello? TMB ke? Ya, TMB di sini, boleh kami bantu anda? Rumah makcik gelap ni, boleh hantar supply. Rumah makcik tang mana makcik? Ni dekat masjid ni, Masjid Muhammadi ni, sebelah dia. Sebelah dia bukan kubur ke? Yang tu petang tadi masuk gelap ni. Tuan-tuan ingat TMB nak hantar ke? Telefon pun tak boleh dah. Yang dapat keberkatan dalam kubur ni, amalan kita sekarang dalam dunia. Kadang-kadang keberkatan itu sebab datangnya anak yang soleh. Tuan-tuan yang datang malam ni, niat, ya Allah, kalau ada pahala untuk mak dan ayah aku hadiahkan pada mereka, ya Allah. Mak kita dalam kubur, tuan-tuan, bercahaya kubur dia orang. Sebab tu anggaplah anak ni harta yang paling bernilai. Susah hati kita kalau anak tak pandai sembahyang. Tak boleh tidur kita malam-malam kalau anak tak baca Quran. Kita tak boleh ketawa sepatutnya tuan-tuan bila tengok Maharaja Lawak tu. Tak boleh ketawa kita. Sebab anak kita tak sembahyang. Hari ni boleh gelak selamberok. Ketawa berdekah-dekah. Makan pula cakutiau. Makan pula shell out. Relax makan shell out dengan kulit-kulit kerang dia balung sekali. Padahal anak nu tak tutung aurat. Anak nu tak semayang. Boleh hang telan. Tak balik nasi tu. Kenapa abang? Anak kita tak semayang leha. Abang susah hati. Abang dia tak semayang tu dia punya hal. Ni hak kita duk makan malam ni dia belanja. Makan lah. Hari ni orang cakap dia tak semayang tu dia punya hal. Tuan-tuan tahu dah, itulah pahaman liberal.
Fahaman liberal salah satunya mereka mengamalkan satu polisi. Polisi ni apa? Dasar pahala individu. Jangan campur dia. Tu pahala individu, dosa individu. Jangan campur. Dia memanglah dia lelaki, dia operate jadi perempuan tu dia dengan Tuhan. Kita jangan campur. Itu liberal, tuan-tuan. Liberal. Jangan cakap apalah tu dia dengan Tuhan lah, biar pergi dia lah. Kalau itu dengan Tuhan, kenapa Nabi Muhammad diutuskan? Ada Nabi Muhammad cakap, tu dosa dia dengan Tuhan, kita jangan campur lah. Mana boleh tuan-tuan? Allah sebut dalam Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Allah sebut, wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat hanya apabila kamu ni mengajak orang buat baik, mencegah kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah. Tengok-tengok anak kita sendiri jadi macam itu. Abang tak tegur ke anak tu abang? Tak boleh abang oi. Tu dia dengan Tuhan lah kan. Kita nak kata pun apa nama pun payah lah kan kita. Duk lembek tengkok tu apa kan? Ni anak kita. Takut tuan-tuan oi besok anak ni tak boleh tolong kita. Dah lah dia tak boleh tolong kita, dia tak boleh tolong diri dia sendiri. Di hari kiamat dia blame kita. Allah tanya, awak hang tak semayang? Pak tak suruh. Kenapa tak semayang? Pak tak ajak. Dia salah kita. Tapi kalau kita dah suruh, kalau kita dah ajak, dia tak mau buat. Tu pandai-pandai hang. Kita kadang-kadang tuan-tuan takut nak suruh anak. Sebab anak duk bagi duit tiap-tiap bulan duk bayar estro. Anak duk bagi duit bayar bulan-bulan, lepaslah elektrik apa semua ni, cakap banyak, anak tak bagi duit. Itulah mulut cabui. Kata ke budak tu, tahulah budak tu semayang tak semayang lah, macam mana? Astro nak potong tu. Nak tengok gegar Vaganza macam mana? Garang gila bini dia tuan-tuan. Allah tuan-tuan, kita nak berkat dalam kubur. Tengok-tengok harta yang kita ada dalam dunia ni tuan-tuan jadi fitnah. Salah satu benda yang boleh tolong kita dalam kubur ialah harta. Tadi ada satu abang mai jumpa dengan saya. Duk cerita pengalaman dia. Allah hebat. Nak kata hebat tak hebat lah. Direct dia cakap kat saya, Ustaz, saya baru keluar penjara Ustaz. Oh ya. Yeah. Berapa lama dalam penjara? 12 tahun. Keluar. Abang rasa macam duduk dalam penjara? Rasa malas keluar. Oh sudah tuan-tuan. Jadi abang-abang kalau rasa malas duduk dalam ni, duduk di luar ni, pergi duduk dalam penjara. Saya tanya dekat dia, abang duduk dalam penjara rasa apa? Rasa malas nak keluar. Seronok lah? Tak seronok, tapi itulah. Dia duk cerita balik apa yang dia buat dan macam mana nak settle. Saya kata abang, insya-Allah Allah mudahkan. Innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Setiap kebaikan yang abang buat akan menghapuskan keburukan yang lepas-lepas. Yang lepas-lepas tu abang tutup buku, abang jangan duk ingat dah, abang pergi minta maaf, minta ampun semua, abang buat kebaikan. Mudah-mudahan dalam dunia ni ada barakah bang. Berapa banyak orang yang dulu buat jahat, kemudian taubat. Allah tutup kejahatan dia. Allah hapus dosa-dosa dia. Dan bila dia berada dalam kubur, kubur dia menyeronokkan badan dia. Ada orang yang marah anak dia ni, adik ni, bapa A dapat UPSR. Periksa belum UPSR? Belum lagi. Bila nak periksa? Tahun depan baru nak periksa. Abang-abang kalau anak kita ni dapat 4B 2C tu saya duk marah lah. Kadang anak orang balik, mak 4B 2C. Loh. Mana bodoh dengan hang ni. Apa kata kat anak bodoh? Itulah mak kata baca buku hang duk main handphone. Alah? Alah macam mana? Letih dalam macam ni. Maki anak. Dia tunjai kepala anak dia. Bodoh. Hang tahu tak 4B tu apa? Bodoh, bengak, balul. Ada kat hang semua. Budak tu duk con depan TV.
Suami balik pada surau, tegak. Dah lah tu leha, oi. Buat macam mana? Dah nak kata dah. Abang tu dia, tu yang budak tu lemak. Yalah kalau hang marah dia pun bukan tukar jadi 6A. Tetap 4B lah. Dah lah orang tegak sikit, anak abang duk masuk. Dah yang hang duk marah dia pasal apa? Cik nak tulis apa dalam Facebook? Sudah tuan-tuan. Semua benda nak tulis dalam Facebook. Tak dapat 6A nak tulis apa? Hang tulis 4B. Apa masalah? Lorak sungguh. Semalam saya ceramah di Saujana Putra Haid di KL. Habis keluar tandas, budak-budak macam tadi duduk rumus saya. Seorang-seorang main salam. Sekolah mana? Sekolah ni. Dia kata apa? Satu. Saya tanya kat dia, UPSR berapa A? 6B. Wih, tuan-tuan nampak? Saya tanya berapa A? Dia jawab 6B. Tak ada masalah apa pun. Ni, makcik-makcik yang duduk sini. Berapa ramai yang tak ada UPSR? Elok je kahwin, ada je rezeki. Berapa ramai sini yang tak ada SPM? Elok je pergi Mekah, 2 kali dah pergi umrah. Elok je. Berapa ramai sini yang tak ada UPSR? Kereta ada 3 kan? Wira, Kelisa. Kita sorong. Kemarin tempah baru, wheelchair kat pharmacy. Ada tak sampai ke pharmacy? Ada je rezeki. Setakat tak ada SPM ni makcik, oi, tak payah gaduh Tapi peperiksaan yang kita akan jumpa lepas ni, semua orang akan jumpa, periksa. Saya akan jumpa, dai akan jumpa, semua akan jumpa, tak boleh lepas, tak boleh lari. Nama dia peperiksaan di alam kubur, alam barzakh. Semua orang kena tanya. Nama dia Munkar dan Nakir. Tu yang saya kata dulu, ada YB dulu. Main resmi ceramah saya. Saya merasa berbangga kerana dapat berada di dalam majlis ini. Kerana majlis ini merupakan satu majlis amar ma'ruf, munkar nakir. Sudah tuan-tuan. Tak tersedak malaikat tu apa pula aku pula petik-petik nama aku pula kata malaikat tu. Amar ma'ruf nahi munkar. Dia belasah amar ma'ruf munkar nakir. Belasah lah YB weh. La ilaha illallah. Yang ni yang kita takut. Biarlah tak lepas UPSR, janji lepas munkar nakir. SPM kalau tak reti jawab, dia boleh pindah soalan. Soalan nombor 1 susah, jawab soalan nombor 2 boleh. Sat lagi patah balik nombor 1. Tapi dalam kubur tak boleh lagu tu. Marabuka. Marabuka. Soalan nombor 2 pelotak hang tak? Tuan-tuan ingat malaikat boleh macam tu lah? Skip soalan nombor 2 boleh skip ke? Hang nak lompat ke mana? Tuan-tuan, yang ni lah yang kita nak. Amalan-amalan yang kita buat ini mendatangkan barakah di alam kubur. Yang ni yang kita nak. Salah satunya tadi tuan-tuan sedekah. Sebab tu yang datang malam ni 1000 orang. Kalaulah malam ni boleh bagi 1000 seorang, 1,000,000 malam ni. 1,000,000. Ustaz, saya tak bawa duit. Tak apa. Besok boleh mai. Lusa boleh mai hantar kat bendahari masjid. Saya wakaf. Mudah-mudahan wakaf ini berpanjangan sampai di alam kubur. Sampai bercahaya kubur saya. Tuan-tuan, saya dah ceramah ni hampir 2 jam lah. Kipas satu pun tak ada. Yang ada kami tuan-tuan. Yang mana rasa panas, kipas tak ada, pilah balik. Di rumah ada aircon. Okey. Sempit ni ustaz, oi, sempit. Nak lunjuk pun tak boleh, nak bersila, duduk bersila dah lah hamba Allah tu gaut. Kak oi. Pi balik rumah. Rumah luas. Tidur atas sofa hak 3, panjang duk tengok wrestling. Tak apa. Gelap ustaz oi. Pi balik. Buka lampu daripada garaj pergi ke dapur, cerah. Tapi ingat tuan-tuan, bila kita masuk dalam kubur, panas. Kita masuk dalam kubur, gelap. Kita masuk dalam kubur, sempit. Boleh balik.
Sempit. Malaikat nak balik. Oi. Balik. Gelap. Malaikat nak balik. Gelap. Elok-elok duduk atas hantar orang bawah pula apa. Tuan-tuan ingat macam itu ke dalam kubur? Tak boleh balik dah. Kalau boleh balik pun ke rumah, orang rumah tak mau. Ke bumi pukul 3, pukul 7.30 melompat balik. Masjid semua baca Yasin jemaah. Yasin, pocong balik. Orang tak mau dah. Tak mau dah. Bukan kata tak mau, tilam tempat yang kita mati pun orang tak mau. Kita sakit sebulan, duduk atas tilam. Mati atas tilam tu lah. Malam tu anak cucu main teman tok dia. Tok, nak tidur mana? Tidur tilam tok Wampa tu. Agak-agak ada dah cucu pergi tidur atas tilam tu. Tobatlah home, tak ada tuan-tuan, mengigau. Besok tu dia gadai kat lori jual tilam. Tilam, tukar yang lama. Dia tak tu. Habis dia bagi tilam orang mati. Sampai tara tu orang tak mau pada kita. Nak balik macam mana? Tak boleh balik dah. Kalau boleh balik orang tak mau, saya kata tadi. Pukul 7 dia balik. Duduk atas kursi, dia tengok TV mayat. Isteri keluar beli ayak. Loh abang, bila balik? Baru sat-sat. Angat abang minta outing. Ingat asrama ke outing. Pukul 8 kena masuk balik lah. Tak boleh balik dah. Jadi sebelum kita pi tempat tu, carilah apa benda yang boleh jadi barakah. Kubur jadi luas. Kubur jadi tenang. Kubur jadi cerah. Salah satunya tuan-tuan, eratkan silaturahim. Ni malam ni tak kira parti datang, alhamdulillah. Ni adik-adik depan ni mana ada parti? Tak ada, tapi kita bersatu di sini. Kita datang di sini, duduk semua. Tak ada siapa-siapa istimewa pun, duduklah. Kita salam sana, kita salam sini, kita tolong orang, kita bagi pada orang. Alhamdulillah, kita dapat silaturahim, kita sambung silaturahim, cerah kubur kita. Walaupun ada di kalangan kita ni duk makan seorang-seorang, duk beli kacang kuda, dah 2 bungkus duk telan. Yang kawan sebelah duk tengok, tak bagi tuan-tuan. Lala orang sebelah tanya, kacang kuda, tu tandanya dia minta. Tapi kita jenis bengong. Tu kedai tu RM2 lah. Tu kedai tu rumah. Hang bagilah sikit kat dia. Kawan tak ada duit. Dia tanya tu sebab dia nak kacang kuda. Kalau dia ngada tuan-tuan, sedap. Sedap pula dia tanya tuan. Tapi setengah orang dia tak buat faham. Dia tak reti macam mana nak sambung silaturahim. Yang terakhir tuan-tuan, saya cakap pada tuan-tuan tadi, setiap satu kesusahan yang kita dapat, Tuhan nak lapangkan kita. Selepas ini, sabar sah. Saya ulang banyak kali dah. Allah bagi kita susah sekarang ni, sabar sah. Ni berada tadi, duduk dalam penjara berbelah-belah tahun. Dia keluar 2012, lah 2020. Dia kerja dengan kerja yang halal Ustaz. Dia ada 6 lori Ustaz. 6 lori dah dia kata Ustaz, itulah kerja saya Ustaz. Alhamdulillah, anak saya pun buat Ustaz. Dengan sebab dia kerja halal, Allah bagi dia rezeki berlimpah ruah. Syukur Ustaz. Saya tak mau dah buat benda-benda hal tak elok. Kalau kita buat benda jahat dalam dunia ni pun tuan-tuan, lama mana sedap dah. Lama mana seronoknya tuan-tuan. Kita bunuh orang. Jangan main-main. Polis Malaysia cekap. Saya kata dah dulu tuan-tuan. Hang bunuh orang hari ni. Tak lama hang kena tangkap. Polis kita cekap. Bunuh 9.30. 9.45 kena tangkap. Tak payah tengok gerak khas. Lah. Saja Senin. Misal melintang ni tak ni. Kalau kita sakit. Ubat ada. Tak apa. Saya kena operate tuan-tuan 4 kali bius. Tak sakit. Doktor tanya saya, "Encik Ustaz,
Mau bius sepenuhnya atau separuh? Saya kata kalau separuh, sedarkah? You nampak lah, tapi you taklah sakit lah, tapi you nampak lah. Saya kata tak mau buatnya nampak sakit, tak mau saya. Saya mau sepenuhnya. Kompom lah sepenuhnya, kompom lah. Kompom. Encik Ustaz lah, ada soalan lagi ya. Encik Ustaz ada kencing manis? Ada. Darah tinggi? Darah tinggi tak ada. Jantung ada? Jantung ada. Wah, macam mana mau operate jantung? Doktor, you tanya saya jantung ada. Saya cakap lah ada. Kalau tak ada mati you. Maksud saya sakit jantung. Oh, sakit jantung tak ada. Masa itu belum kena serangan jantung. Tuan-tuan, bila dia pekup saya ni tuan-tuan. Dalam kilaan 10, you sudah tidur. Saya bila dia pekuk je, la ilaha illallah. Tak dan 10, 6 tidur. Sedar-sedar atas katil dah. Selesai. Saya nak kata apa? Saya nak kata segala masalah dalam dunia ni boleh selesai. Tuan-tuan lenguh ada duduk, bangun, selesai Ustaz dah. Ustaz sakit pinggang, awak tahan kencing, pergi kencing, selesai Ustaz dah. Tapi jangan sampai kita tak boleh selesai masalah ni di akhirat. Sebab tu saya kata tadi, kalau kita susah dalam dunia, sabar banyak-banyak, cari jalan penyelesaian. Nun di sana cita-cita kita, ya akhirat namanya. Dunia ini bukan tempat tinggal, di sini hanya sebentar tidak kekal. Betulkan niat dari sekarang, tukar sikap kita yang merugikan Quran dan Sunnah. Jadikan panduan agar besok kita tidak kekesalan. Biar susah sedikit kerana Tuhan, untuk menghindar kesusahan yang besar yang tidak sanggup ditanggung badan. Ambillah iktibar kalau mau sedar. Dia ada offer saya masuk Gegar Baganza. Untuk tahun inilah, fikir dulu lah tuan-tuan. Sesuai ke tak sesuai saya masuk. Kalau saya masuk, saya tak nak lah menyanyi lagu nasyid je kan. Kadang-kadang rockers pun kena nyanyi juga. Di matamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ingat, saya mula berceramah tahun 1990. Ustaz lahir ke? 90 lahir ke? Belum. Selepas tu, tahun 90 saya ceramah. Ustaz belum lahir. Ustaz lahir tahun 93. Mana orang Kulim kenal saya? Orang Padang Serai tak kenal saya. Lunah pun tak kenal. Pom tak kenal. Tahun 97, 96, saya mula ceramah dekat Kelang Lama. Masjid Kelang Lama, Matang Janggui. Hospital Kulim. Saya duduk ceramah lah. Kerak telunjuk apa? Lupa nama apa. Jari kelat. Mematang kerak telunjuk ke apa kan? Orang tak kenal lagi. Tahun 2004. Tahun 2004. Saya kata, saya nak buat sekolah. Dah sampai dah masa dia, saya nak buat tahfiz. Nak buat pondok. Saya buat pondok, saya buat tahfiz. Mana duit aku nak buat ni? Saya tak mau kutip derma. Saya ambil duit simpanan saya, share dengan kawan saya, bincang, beli tanah, buat sekolah. Bila sedekah saja tuan-tuan, bila wakaf saja duit, orang telefon saya, Ustaz Kazim, saya daripada ni, kami nak undang Ustaz, kami nak buat CD ceramah Ustaz. Masa itulah keluar CD saya. Bila saya ambil duit, wakaf buat sekolah, buat surau sekolah, Allah bagi saya apa? Orang buat CD. Masa itu ceramah saya di seluruh Malaysia orang kenal dah. Kenal melalui apa? Melalui CD.
Di rumah ada CD, dalam bah ada CD. Saya tak boleh lupa bila saya masuk terowong Kuala Kangsar. Saya naik kereta dengan kawan saya tengok dalam bah tu video gambar saya. Saya kata, tu aku tu. Saya pun potong bah tu, saya suruh driver saya slow. Makcik-makcik dalam bah duk tengok. Lalas pun tengok macam tu. Oh, Ustaz Kazim. Semua orang main tepi lah ni. Saya kata, bah ni sengit dah lagi bah ni. Sampai driver bah pun duk babai. Saya pergi masuk paper pula bah ni pula tuan. Oh, saya pergi makan satu kedai mi rebus. Budak hantar mi tu, dia tengok saya, dia tengok video kedai dia. Dia tengok saya, tengok video dia pasang kedai dia. Muka serupa tu. Dia tanya saya. Saya kata, saya perasan pada tadi. Ustaz apa ni? Padahal saya lah. Dia boleh kata muka serupa tu. Saya kata saya pada tadi duk perasan dah muka sama. Tuan-tuan, masa tu ceramah saya sampai Singapura, sampai Sabah Sarawak dengan CD tu Ustaz. Selepas saya buat sekolah. Duit daripada jualan CD ni tuan-tuan, ceramah merata-rata ni saya ambil buat sekolah. Daripada 16 orang pelajar, saya buat jadi pondok, berpuluh pelajar, beratus pelajar. Duit daripada mana? Duit daripada ceramah. Saya tak minta derma pun. Saya kata bagi. Buat. Masya Allah tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang saya kecil hati. Bila orang kata Ustaz Kazim ni sekali ceramah, tak ada 10,000 dia tak main. Nampak benar nipu tuan-tuan. Tak ada 20,000 dia tak main. Pembohong tuan-tuan. Saya tak pernah tetap bayaran. Nak bagi-bagi, tak bagi sudah. Tapi apa yang tuan-tuan bagi, saya sumbangkan balik pada sekolah. Bagi, saya ambil. Tak bagi, habis ceramah balik. Bagi tak cukup, jemput lagi, tak main dah. Anda faham? Tak faham sudah tuan-tuan. Bukannya susah hidup ni. Tapi itulah yang saya bangunkan. Daripada 16 orang pelajar, jadi beratus. Daripada satu lok tanah jadi berpuluh lok tanah. Semuanya duit wakaf. Semuanya duit sumbangan derma tu saya bagi. Duit ceramah je tuan-tuan. Orang suruh tulis buku, saya tulis buku. Orang suruh ni saya buat. Akhirnya tuan-tuan, bila sekolah makin besar, anak yatim saya bela, budak tahfiz saya bela, televisyen panggil saya Ustaz. Bila syarikat CD tu kata Ustaz, kami tak mau buat Ustaz dah CD, Ustaz tak laku. Oh tak apa, tak mau buat tak apa. Kami tak mau buat, kami nak buat Ustaz lain pula. Tu pula gampang. Sebulan tak sampai tuan-tuan, TV call. Ustaz, kami dari Astro Oasis. Kami nak panggil Ustaz buat program kekeluargaan rumah tangga. Ustaz berminat tak? Boleh. Ustaz, tajuk dia tentang jodoh. Ustaz tahu lagu P. Ramlee pasal jodoh? Hang tanya aku, saya kata. Hang nak lagu apa? Kalau jodoh tak kemana, adinda idaman kanda. Lagu tu terus melekat kalau dah jodoh. Dia mai kalau dah jodoh tuan-tuan, dicalonkan dalam anugerah meletup era. 5 rancangan paling meletup. Calon-calonnya. Oh sudah tuan-tuan. Ustaz Kazim Ilyas. Masa itu. Bayang saya pakai kepiah. Ustaz datang Ustaz, pencalonan tak nak. Aku tak pasal aku pergi. Tuan-tuan, masa tu meletup. Lepas tu dia mari forum perdana, dia mari TV3, dia mari macam-macam. Makin banyak kita sedekah, makin banyak kita wakaf, makin banyak rezeki Allah bagi. Ni saya nak ajak pada tuan-tuan. Peluang kita berwakaf ada di hadapan kita sekarang. Nama dia Masjid Al-Muhtadi, Masjid Al-Muhammadi ni. Ada di sini. Saya tak kata saya riak, tapi pengalaman yang saya cerita pada tuan-tuan. Bila kita bela anak yatim, bila kita bela orang tua, bila kita wakaf. Subhanallah tuan-tuan. Setiap saluran TV ada gambar saya. Yang ini Al-Fikrah Ustaz Kazim, yang ini Tanyalah Ustaz Kazim, yang ini kalau dah jodoh, kalau dah bodoh. Mula banyaknya. Forum perdana, Da'i TV3, Pencetus Ummah Astro, Pamoga Kopi bersama Ustaz Kazim. Dengan Pamoga pun saya kena buat.
Pak Moga membuat kopi dengan saya, tentang rancangan kopi. Saya tanya kat dia, doktor, saya pun kena buat. Oh, buat, kita tajuk. Oh, sudah. Dengan saya pun, saya pun kena buat, tuan-tuan. La ilaha illallah. Sampai tuan-tuan pun naik cemui. Muka Ustaz Kazim tak habis-habis. Tuan-tuan, saya melatih beratus-ratus da'i. Saya melatih beratus-ratus pencetus ummah. Berpuluh-puluh. Tapi saya masih lagi berceramah hari ini dengan mereka pula. Saya nak sebut satu benda. Jangan kedekut. Kalau tuan-tuan tak ada duit malam ni, esok lusa pun boleh. Sedekahlah tuan-tuan. Saya bela 1000 orang di sekolah saya. Saya tak rasa susah. Orang fitnah saya diam. Fitnah balik pada orang tu. Orang maki saya diam. Maki balik pada dia balik. Saya diam saja. Cuma pokoknya tuan-tuan, benda ini adalah saya percaya sungguh-sungguh dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Nabi cakap, kalau kamu memaafkan orang lain, Allah Ta'ala akan memberikan kemuliaan pada kamu. Saya pegang tuan-tuan. Siapa yang memberi maaf, Allah ganti kepada dia dengan kemuliaan. Tuan-tuan, saya sebut tadi, saya kena santau daripada tahun 1997 sampailah 2014. 2011. Tuan-tuan tahu tak? Orang yang santau saya, datang jumpa saya, minta maaf pada saya. Suami isteri. 6 orang yang buat. Yang datang jumpa 2. Yang 4 lagi malu nak datang jumpa. Saya cakap pada 2 suami isteri tadi, kalau akak, kalau abang tak datang pun, saya maafkan. Dunia akhirat. Dan bagi tahu lagi pada 4 orang tadi, saya pun maafkan mereka. Dia tanya pada saya, kenapa Ustaz maafkan kami? Sebab akak memberikan peluang untuk saya menuntut ilmu. Yang kedua, sebab Allah nak test saya. Saya sabar ataupun tidak. Dia peluk saya tuan-tuan. Yang tak peluk isteri dia. Meletup tulang saya ni, badan dia besar. Abang, marilah mengaji. Dia datang kuliah, saya duduk di bawah. Saya atas ni kat meja ni, dia di bawah. Satu malam, saya kata, abang, malam besok free tak? Kenapa Ustaz? Bawa saya, driver saya cuti. Boleh? Dia bawa naik Mercedes dia tuan-tuan. Lama-lama jadi driver saya. Daripada orang yang sihirkan saya, dia jadi driver saya. Dan bila dia mati tuan-tuan, saya yang uruskan mayat dia. Sikit pun saya tak ada dendam. Sebab saya teringin, saya yakin dengan apa yang Nabi cakap. Allah bagi mulia. Hari ini tuan-tuan saya rasa benda tu. Nah, betul tak? Betul. Dia pun kata betul. Saya rasa tuan-tuan kemuliaan tu. Di saat tuan-tuan semua duduk di bawah, kami duduk di atas. Duduk. Di saat tuan-tuan tak ada kipas, saya dapat kipas. Begitulah yang saya nak sebut. Jadi kalau tuan-tuan nak dapat kemuliaan, maafkanlah orang. InsyaAllah Allah berikan keberkatan dalam hidup. Tuan-tuan, ikut Ustaz baca nah. Okey nah. Baik tuan-tuan, saya nak ajar pada tuan-tuan satu doa yang tuan-tuan boleh amalkan di saat sekarang ini. Okey, tolong ikut saya baca. Yang mana ada handphone, rakam. Yang mana tak ada handphone, dengar saja hafaz. Doa ni tuan-tuan bacalah pagi dan petang. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada wabak-wabak sekarang ni. Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tak dengar pun. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillah at-tammah min kulli syarri ma khalaqa. Itu saja, pendek je. Lagi sekali. A'udzu bikalimatillah at-tammah min kulli syaitanin wahamma. Baik, yang kedua saya nak ijazahkan pada tuan-tuan satu doa
yang saya baca tiap-tiap kali saya ada hajat. Tuan-tuan ikut saya baca, tuan-tuan hafaz doa ni dan tuan-tuan berdoalah selepas tuan-tuan membaca dia. Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Al-Azimul Halim. La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah Rabbus Samawat wa Rabbul Arshil Karim. Baik, itulah doanya dan tuan-tuan boleh baca selepas habis Karim, tuan-tuan boleh baca doa hajat tuan-tuan insya-Allah. Jadi terima kasih kepada jawatankuasa masjid dan jawatankuasa surau, dan tuan-tuan bolehlah kita bantu masjid untuk masjid kita juga. Dan bagi tuan-tuan yang nak dapatkan buku saya ini, petua-petua saya doa ni, tuan-tuan bolehlah sedekahkan pada sekolah saya di gerai Pusat Pendidikan Al-Barakah di kanan tuan-tuan itu, dan saya ijazahkan bacaan-bacaan doa kepada tuan-tuan. Terima kasih Ustaz sudi menemani saya. Sekian, saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.